Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah masuk kepada muka surat 100, iaitu muka surat 100, insya-Allah, daripada mushaf kita. Insya-Allah, minta maaf sikit agak kelewatan, ada masalah teknikal sikit. Jadi insya-Allah hari ini kita akan lihat masih lagi di surah An-Nisa, iaitu ayat 135 sehingga ayat 140, insya-Allah. Jadi harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua yang masih setia bersama dengan kita sehingga kepada hari ini, dan kepada sesiapa saja, insya-Allah ajak kawan-kawan insya-Allah untuk bersama-sama cuba kita pelajari sedikit setiap muka surat. Satu hari satu muka surat, insya-Allah 365 hari kita dapat 365 satu tahun, insya-Allah. Walaupun kita kurang sikit sebab hari Ahad kadang-kadang, hari Sabtu kadang-kadang kita ada sesi lain yang tak dapat kita teruskan. Tapi insya-Allah paling kurang insya-Allah 5 hari satu minggu kita dapat cuba untuk melihat apakah panduan, guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk supaya hidup kita ini tidak jauh daripada Al-Quran, supaya kita ini terpandu dengan Al-Quran, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita lihat muka surat 100, muka surat 100. Kepada sahabat-sahabat semua yang ada di dalam sesi pada kali ini, harapnya tulis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap tulis di bawah tu insya-Allah muka surat kita hari ini dan juga ayat kita, iaitu ayat 135 sehingga ayat 140, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan tengok iaitu tentang kita ni mesti benar dengan diri kita sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti benar dengan apa yang sepatutnya. Kita tidak boleh terseleweng ke sini dan ke sini hanya semata-mata kerana perkara itu tidak memberi keuntungan kepada kita. Jadi insya-Allah kita akan tengok ni amaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan semasa kita ni, sama ada kita ni bersaksi iaitu mengucapkan saksi, menjadi saksi kepada sesuatu hal ataupun terhadap apa-apa saja perkara. Terhadap kemungkinan bukan saksi di mahkamah, kemungkinan ialah kita ni berdepan dengan kadang-kadang simple saja, iaitu orang tanya kita. Ada orang tanya kita, si Anu ni bagaimana, keadaan ni macam mana, peristiwa ni macam mana. Kita tahu benda tu betul, tapi kadang-kadang kita tidak menceritakan satu benda yang betul. Kenapa? Kadang-kadang ianya tidak memberi keuntungan kepada kita, ataupun dia tu mengefekkan kepada keluarga kita. Kadang-kadang dia ni akan menyebabkan orang yang kita tahu, orang yang kita kenali, orang yang kita sayang ter-affected lah. Kerana apa? Sedangkan kita tahu bahawa itu adalah benar, tapi kita tak bercakap dengan kebenaran tu. Sama ada kita menyembunyikan ataupun kita mengatakan satu benda yang lain daripada apa yang sebenarnya. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat 135 ni, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita sepatutnya bagaimana sepatutnya, iaitu dalam asyahadah, dalam kita menyatakan sesuatu benda, maka hendaklah. Jadi dalam keadaan kita sekarang contohnya dalam kehidupan kita, orang tanya kita sini kita tahu dia tu betul tapi oleh kerana dia tu kita ada kepentingan di situ. Inilah bahaya kita. Jadi insya-Allah Allah Taala nak kita ni benar benar lillahi kerana Allah Subhanahu Taala. Maka kita mulakan ayat ni, kita tengok insya-Allah Allah Subhanahu Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ini panduan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Allah Taala panggil kita, wahai orang beriman. Jadi apabila kita ni ada iman dalam hati kita, automatically sepatutnya kita akan terasa terpanggil, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, kita ni ada iman, maka kita akan rasa terpanggil. Apa dia ya Allah? Apa dia ya Allah? Ya Allah, Allah Ta'ala nak beritahu sesuatu kepada kita sekarang. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Allah Ta'ala kata kunu, hendaklah kamu menjadi qawwamin, maknanya qaimin, orang-orang yang bangun menegakkan
bil qisti, dengan adli, dengan kebenaran. Al-qisti makna kebenaran, maknanya benda yang betul, benda keadil. Tak kira sekarang ni kan, sama ada perkara tu terhadap orang yang beriman ke, tak ada orang yang tak beriman ke, mesti kena adil kan. Jadi Allah SWT kata syuhada'a lillah. Syuhada'a lillah maknanya ialah menjadi saksi kerana Allah SWT. Syuhada menjadi saksi, tak kira saksi mahkamah secara zahirnya, secara makna officialnya kita sebut tadi kan, ataupun tak secara official, dalam keadaan apa-apa pun kan, kita bercerita, bersembang ke, semua itu kerana apa? Lillahi ta'ala. Syuhada'a lillah, kerana Allah SWT. Dan kemudian Allah Ta'ala kata walau ala anfusikum, walaupun perkara itu terkena ke atas diri kamu, maknanya memalukan kamu ke, menjatuhkan kamu ke, jadi kamu ni tak di, maknanya walau ala anfusikum, apa-apa saja, ataupun awil walidaini, ataupun ke atas ibu bapa kamu, ataupun wal aqrabin, ataupun kaum kerabat kamu, maknanya orang yang kamu sayang, orang dekat dengan kamu kan, saudara mara kamu, tak kira. Allah Ta'ala kata kalau benda tu terpaksalah kan. Jadi nanti kan ada saudara mara kita kata, kamu ni, aku kan saudara kamu, takkanlah kamu tak tolong. Tak, maknanya kita akan sanggup untuk macam tu. Kenapa? Allah SWT kata walau ala anfusikum, atau awil walidaini wal aqrabin, kemudian in yakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula tentang status. Status apa? Status orang yang kita saksikan tu, sama ada dia kaya ke, sama ada dia miskin ke. Maknanya jangan kerana kekayaan dia, kita takut kekayaan dia tak akan tolong kita dan sebagainya. Kerana dia ni kaya, maka kita pun saksi tak betul. Tak boleh. Dia kaya ke, dia miskin ke, tak kira kan. Maknanya kerana dia miskin pun, terpaksa kita, kalau kita sepatutnya menyatakan kebenaran dia tu betul, maka dia tak betul juga. Tak kira lah, dia tak boleh nak bantu kita pun kan. Maknanya janganlah kerana kemiskinan dia itu menyebabkan status kedudukan material dia, menyebabkan kita ni tak betul dari sudut kita ni syuhada. Kemudian seterusnya Allah SWT fallahu aula bihima, Allah tu lebih tinggi lagi kan. Kaya ke miskin tak ada, Allah nombor satu. Ini Allah Ta'ala ajar kita ni, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan, Allah Ta'ala kata jangan kamu ikut nafsu kamu sehingga kamu ni tidak ta'dilu. Ta'dilu artinya iaitu an ta'dilu, iaitu alla ta'dilu, gitu kata ulama tafsir, kata iaitu menyebabkan kamu tidak adil dalam, bukan tidak adil kita ni jadi hakim, kita ni jadi saksi je. Tapi saksi ni kerana jadi penentu kan. Maknanya kita mengatakan sesuatu benda yang tak betul, kenapa kan? Kerana ikut hawa. Jadi Allah SWT kata automatically siapa yang tidak adil tu mengatakan satu benda yang tak betul, secara tak betul, itu merupakan adalah dia telah mengikut hawa nafsunya. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kamu talwu ni mengubah, menyeleweng, kata tak betul, aw tu'ridu, ataupun kamu ni kadang-kadang tu'ridu, kamu ni berpaling makna tak mahu pun jadi masalah. Makna tak mahu memperkatakan satu benda yang betul kan. Kalau talwu tu mengubah, benda betul kata salah kata betul. Kalau tu'ridu, kamu menolak kan, saya tak nak. Tak boleh. Kadang-kadang kerana kita tak nak tu menyebabkan kezaliman berlaku, menyebabkan orang yang tak bersalah jadi salah, orang yang tak salah jadi salah kan. Ataupun kerana kita tak sokong. Jadi sebab itulah bukan ulama-ulama kata bila zaman sekarang ni, iaitu zaman adanya pilihan raya dan sebagainya di setengah-setengah tempat kan, ada pilihan raya kan, maknanya bila ditanya dalam pilihan raya tu, seolah-olahnya bila pilihan raya tu orang tanya kita pun ni lebih bagus daripada ni ataupun tak. Jadi kita ada tanda pangkah kan, kita yang ni kita biarkan kosong. Itu maknanya itu tu pilihan raya pun adalah salah satu daripada bentuk asyahadah. Tu ulama-ulama kata, ulama-ulama moden beritahu kan. Iaitu kan sebab apa dulu tak ada pilihan raya, sekarang ni pilihan raya. Jadi dalam pilihan raya tu seolah bertanya mana lebih baik si A ke si B, gambar ni ke gambar ni kan, dia nama ni ke nama ni yang lebih betul. Tu contoh yang lebih pada awak lah kan. Jadi maknanya kita tanda dah bagi saya yang ni betul. Jadi kalau kita kata tak nak, malas aku, dua-dua tu jahat, tak, mesti salah seorang tu mesti. Sebab apa? Dia akan menang juga kan. Jadi kalau kita tak pergi, dia akan menang dalam pilihan raya kan. Jadi maknanya kena mesti menyatakan yang mana lebih baik daripada mana. Ikut pendapat kita lah kan, dari segi Islam lah of course kan. Jangan ikut nafsu kita. Jangan ini saudara kita maka aku pergi pangkah lah dia kan. Tak boleh. Itu pun termasuk ni tadi kan.
Jadi Allah SWT kata au tu'ridu, kamu tak nak, itu pun satu masalah kan. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah tahu dengan apa yang, kenapa yang kamu buat benda-benda itu semua. Kemudian ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Allah SWT sebut selepas itu, wahai orang beriman. Tu arahan yang kedua. Yang tadi arahan yang pertama. Arahan yang pertama kunu qawwamina bil qisti. Arahan yang kedua ni ya ayyuhallazina amanu aminu. Pula kan. Wahai orang beriman, berimanlah. Kenapa beriman? Berimanlah. Jadi ulama tafsir kata aminu sini iaitu artinya hendaklah kamu berterusan di atas iman kamu. Maknanya dalam satu ayat yang lain kan, Allah SWT kata kan, apa ni, Allah SWT kata apa ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Macam mana saya nak tahu saya ni mati tak mati kan? Sehingga saya, jawapan dia, ulama kata maksud situ ialah, iaitu kamu hendaklah sentiasa berada di atas Islam kamu, sehinggalah supaya kalau kamu mati pun kamu mati di atas Islam. Jadi dalam ayat ni Allah SWT kata, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, iaitu berterusanlah kamu dan iman kamu walaupun satu detik. Jangan berpisah daripada iman kamu, walaupun dibayar, walaupun apa pun, jangan lah. Kita tak tahu kan, kemungkinan kita mati macam ni. Jadi berimanlah kamu, berterusan dalam iman kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada kitab yang diturunkan ala rasulihi wal kitab. Kitab ke atasnya yang diturunkan kepada Rasulnya itu kitab Al-Quran lah kan, of course kan, yang diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang kedua tu ialah kutub, iaitu kitab-kitab, iaitu Taurat, iaitu Injil, iaitu Zabur. Itu tiga tu kan, tiga kitab tu yang telah diturunkan sebelum daripadanya. Bagaimana kita beriman kan? Bukankah dia dah diselewengkan kan? Kitab Bible dah diselewengkan, kitab Taurat diselewengkan, kitab Zabur diselewengkan, dinama dah Old lah, baru lah, lama, New Testament lah, apa tu Old Testament. Macam mana kita nak beriman? Tak, ulama kata maksud beriman sini kita beriman bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab kepada mereka yang nama tu Taurat, nama dia Injil, nama dia ialah Zabur, secara yang asal tu. Bukan yang sekarang ni, bukan kita beriman sekarang ni adalah ini daripada Allah SWT, bukan. Kita beriman Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Nabi Isa AS Injil. Allah Ta'ala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu cara beriman kan. Kita beriman bahawa dulu memang gitu. Tapi yang sekarang ni tidak. Kita tak beriman pada sekarang ni. Itu memang kita beriman bahawa apa? Memang telah ditukarkan ni. Semua dah diubah-ubah ni. Sebab Allah Ta'ala menceritakan kepada kita telah diubahkan. Kemudian wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita tengok semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan. Ini semua kan yang kita panggil sebagai rukun iman kan. Sebab itulah ulama-ulama ambil sini kan, daripada ayat ni dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril tu, maka ulama-ulama kita letakkan iaitu rukun iman 1 2 3 4 5. Kemudian tambah lagi satu lagi al-qada' wal qadar. Jadi maknanya apa ulama buat ni sebenarnya adalah semua tu ada di dalam Quran, ada dalam hadis kan. Bukannya ulama-ulama kita ni hanya pandai-pandai lah buat benda tak ada pun dia buat juga kan. Tak ada kan. Jadi Allah SWT kata sebut sini, sesiapa yang kufur dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari akhirat, ada 5 sini. Allah SWT kata faqad, siapa yang kufur dengan mana-mana salah satu ni pun, maka Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia telah sesat sesat-sesatnya, dhalalan ba'ida anil haqqi, jauh daripada kebenaran yang sebenarnya. Kemudian innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ayat yang ke-137. Ayat 137 ini ada dua pendapat ulama. Ada yang kata bahawa ayat ini, ayat 137 ni adalah berkaitan dengan orang munafik. Setengah ulama tafsir kata ianya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Jadi dua-dua ni boleh pakai lah. Dua-dua ni. Iaitu yang pertama kata, pendapat yang pertama mengatakan dia ni adalah untuk orang munafik. Macam mana? Dia kata innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang munafik ni bila datang kepada orang-orang yang beriman, dia kata kami beriman. Kemudian summa kafaru, bila dia balik semula kepada grup orang kafir ni akan kata kami kafir, kami saja bermain-main je, mustahziun. Kemudian dia kata summa kafaru, jadi kemudian tu summa amanu, dia datang kepada orang Islam balik, dia kata amanu summa kafaru, dan kemudian dia kufur balik.
summazdadu kufra, dan kemudian bertambah kekufuran dia. Allah Ta'ala kata. Jadi ni orang munafik tafsiran yang pertama dia kata ini adalah untuk orang munafik. Sifat orang munafik, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Ta'ala kata Allah tak akan ampunkan dia. No way ampunkan. Dah munafik, dah dahsyat sangat tak? Sekali macam ni, sekali bermain-main kan. Kufur, pergi sini kufur, pergi ke sini munafik, pergi kufur, pergi sini Islam, cakap Islam balik dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Ta'ala tak akan ampunkan mereka. Liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah Ta'ala tak akan tunjukkan kepada mereka jalan lagi. Dah cukup dah kan. Dah ajak, dah beri mereka nampak Rasul depan mata tu kan. Nak kufur, nak munafik lagi. Tu yang pertama lah. Yang kedua, ada yang katakan, setengah ulama tafsir kata bahawa ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tu apa? Iaitu innal ladzina amanu, dulu dia beriman, kemudian tu summa kafaru, bila Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit kan, 40 hari, balik-balik tengok sembah anak lembu. Jadi tu Allah SWT kata tu summa kafaru, dia kufur, summa amanu. Jadi bila Nabi Musa marah kepada dia, Nabi Musa hancurkan anak lembu ni, patung anak lembu ni, mereka pun beriman kembali. Summa amanu summa kafaru, tapi kufur balik lepas itu. Selepas tu summa zdadu, lepas tu bertambah tu maknanya apa? Iaitu kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kafaru dengan Isa, lepas tu summa zdadu, bertambah lagi kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi tak percaya kepada Nabi Isa walaupun Nabi Isa tu daripada family mereka, daripada Ali Imran daripada keluarga Imran, tapi mereka tak percaya. Jadi sebab itulah mereka sembah anak lembu, mereka tak percaya kepada Nabi Isa, tak percaya pula kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Taala kata summazdadu kufra. Jadi orang yang macam tu, perangai dia, orang Yahudi ni kan, Allah Taala kata lam yaghfirullah, Allah Taala tak akan ampunkan mereka, dan Allah tak akan tunjuk lagi dah jalan untuk mereka ni kan kepada kebenaran. Sebab apa? Mereka ni dah dahsyat sangat. Jadi basyiril munafiqin, Allah Taala kata. Jadi ulama yang kata tadi ayat 137 tadi itu adalah berkaitan dengan munafik, sebab inilah, sebab ayat yang 138 ni disebut basyiril munafiqin. Orang yang kata tadi seperti tafsir Jalalain, dia kata ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Mana-mana pun insya-Allah kan tak jadi masalah kan. Jadi mana-mana tu memang sama je kan. Dahsyat je kan. Jadi boleh dua-dua tu. Jadi kemudian Allah Taala kata basyiril munafiqin. Basyiri ni digunakan dalam bahasa Arabnya adalah untuk memberitakan khabar gembira asalnya kan. Basyiri, basyir wa anzir. Anzir tu maknanya beri peringatan perkara-perkara ni, tapi bila basyirkan, gembiralah kamu nanti. Kalau ikutnya asal macam itulah, tapi Allah SWT sebut sini gunakan perkataan basyiri untuk beritahu kepada orang munafik. Berita gembira apa? Bukan berita gembira ni kan, tapi ini nama dia sindiran. Nanti gembiralah kamu nanti dalam neraka. Macam itulah kan, gembira kamu dalam neraka. Gembira dalam neraka tak, tapi maksudnya ialah peli. Itu basyiril munafikin bi anna lahum azabun alima, bi anna lahum azaban alima, bagi mereka itu azab yang pedih, azab mu'lima di dalam neraka nanti. Beri khabar gembira kepada mereka. Jadi Allah SWT dah sebutkan, bahkan mereka ni lebih dahsyat lagi kan daripada orang-orang kafir biasa. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya. Allah Ta'ala sebut sini tentang sekarang ni sifat-sifat orang munafik ni. Apa dia perangai mereka ni? Tengok kan, perangai mereka ni iaitu orang-orang yang mengambil al-kafirina awliya, mengambil orang kafir sebagai awliya. Munafik ni ada dua. Ulama kata, yang pertama munafik dari segi akidah. Akidah tak betul. Yang kedua, makna akidah tu memang salah. Yang tadi lah sebagai contohnya, iaitu pergi kepada orang Islam, dia kata dia ni beriman, pergi kepada orang kafir, kata kami ni pura-pura saja, bermain-main saja kan. Itu orang munafik akidah. Ada satu lagi munafik, iaitu munafik nama dia munafik sifat ataupun munafik amalan. Sebagai contohnya kan Nabi SAW kata kan, ada 3 perkara ataupun ada 4 perkara yang mana kalau ada pada seseorang itu adalah orang munafik kan. Bila berjanji, bila bercakap, bila bergaduh, itu semua tu adalah sifat-sifat munafik kan. Sifat munafik dia berbeza sikit dengan akidah munafik. Akidah munafik ni maknanya memang kufur kan, kufur. Tapi sifat munafik ni kemungkinan perangai munafik ni kemungkinan ada pada kita, orang yang beriman. Kita tak katalah bahawa orang tu bila ada sifat munafik dia jadi munafik, tapi sifat tu tak sepatutnya ada. Jadi Allah SWT sebut sini ialah orang-orang munafik ni dalam neraka gini. Kemudian Allah Ta'ala kata iaitu ni sifat dia.
antara sifat dia allazina yattakhizunal kafirina awliya, orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai teman rapat, sebagai pemimpin. Mereka menyanjung, mereka memuji dan sebagainya. Yattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka tak ambil orang beriman min dunil mu'minin, yang sepatutnya mereka ni beriman. Mereka ambil orang-orang mukmin sebagai kawan rapat, yang diberikan, yang diserahkan rahsia-rahsia, yang diceritakan, yang dilantik untuk jadi pemimpin-pemimpin, atasan dan sebagainya. Sepatutnya orang Islam kena beri kepada orang yang beriman sahaja, mukminin. Allah Ta'ala kata sini mukminin kan. Jadi nak ambil awliya, tapi orang-orang munafik ni, jadi kalau mana antara tanda munafik ni ialah dia tu. Jadi jaga-jaga kepada orang Islam semua, jangan ada perangai macam ni, sikap macam ni kan, sikap tak percaya kepada orang yang beriman kan, lebih percaya kepada orang-orang kafir. Ini adalah bahaya. Jadi Allah SWT kata min dunil mu'minin ayabtaruna indahumul izzata. Allah Ta'ala cerita sebab ni kan, kenapa mereka ni memberikan wala, memberikan kepercayaan kepada orang-orang kafir ni. Allah SWT kata konon-kononnya mereka ni nak dapatkan izzah. Izzah ni makna kebanggaan, makna kehebatan. Bila mereka ni mengantik orang kafir ni menjadi ni, maka mereka rasa mereka ni akan dapat kehebatan lah di situ. Tak kira lah kehebatan apa, nama ke, harta ke dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata ayabtaruna indahumul izzah. Adakah mereka ni nak mencari izzah pada orang kafir tu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Allah Ta'ala nafikan, tolak. Tak ada. Izzah semua ni milik Allah SWT sahaja kan. Semua tu milik Allah. Yang lain tu dapat tu nampak macam ada, tapi sebenarnya tak. Allah Ta'ala kata fa innal izzata lillahi jami'a. Kemudian ayat yang ke-140 kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa qad nazzala alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah turunkan, maknanya Allah Ta'ala telah beritahu kepada mereka, alaikum, Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu fil kitab, di dalam Al-Quran, an iza sami'tum. Ini perkara pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua kan, iaitu apabila kamu dengar iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan ayat Allah dan kemudian tu dengar ayat-ayat Allah ni, sami'tum ayatillah yukfaru biha, dikufurkan dia. Mereka tolak Quran. Apabila kamu dengar orang tolak Quran dalam satu majlis lah kan, apabila kamu dengar yustahza'u biha, dipermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipermainkan ayat Allah, dipermainkan agama, dipermainkan Quran kan, dipermainkan nabi-nabi, dipermainkan, dikufurkan. Perkara ni banyaklah berlaku sekarang kan. Bukanlah, kita tahu kan dalam masyarakat yang bukan Islam, kadang-kadang masyarakat Islam pun ada juga yang bermainkan macam ni kan, wal-iyazubillah. Tapi masyarakat yang tak Islam lah biasanya mereka memainkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam tu kan. Maka apa Allah Ta'ala kata, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu semua jangan duduk bersama dalam majlis yang macam tu. Kalau ada macam tu, lari, tinggalkan tempat tu kan, boykot. Kita kata zaman sekarang ni kan, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehinggalah mereka ni bercakap dalam isu lain. Mereka dah berhenti, barulah kamu boleh join semula. Kalau tak, boykot, tinggalkan tempat tu. Fala taq'udu, jangan kamu duduk, kecuali kamu nak lawan dia lah kan kamu nak lawan. Tapi kalau kamu tak lawan, tak jadi, dia nak cakap juga benda-benda yang tu kan, kamu tak mampu, maka lari, tinggalkan tempat tu. Bila dia bercakap lain, barulah boleh masuk semula. Hatta yakhudu, sehinggalah yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzam misluhum. Allah Ta'ala kata kalau kamu duduk juga, kamu ni macam mereka lah. Allah Ta'ala kata maknanya kamu jadi seperti mereka, sama seolah macam mereka ni. Itu perangai orang munafik kan, orang yang duduk bersama kan, yang makna tak kisah kan dia bercakap apa kan, kita main telefon lah dia kata kan. Tak, jadi itu kita tak tunjukkan kita ni tak suka pada benda tu kan. Jadi Allah SWT kata innakum izam misluhum, kalau kamu tak buat macam tu, kamu ni macam mereka. Izam misluhum, sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala kata last sekali, tengok Allah Ta'ala kata apa, sesungguhnya Allah Ta'ala jami'ul munafiqin, Allah ni kumpulkan orang munafik wal kafirin, maknanya sekaligus.
makna campur sekali lah, makna satu taraf. Tak, bahkan ulama kata lebih dahsyat lagi. Orang munafik ni bersama dengan orang kafir dalam neraka, fi jahannam jami'ah, semuanya, bahkan lebih dahsyat lagi. Kenapa lebih dahsyat orang munafik ni? Kerana orang munafik ni dah lah dia kufur, lepas tu dia plan pula dengan kekufuran dia tu untuk menipu orang-orang yang beriman. Dia plan pula merancang apa-apa perkara kan untuk merosakkan orang beriman. Setengah-setengah orang kafir tu disangka kufur dia saja kan, dia tak nak beriman, tapi dia tak buat apa-apa kejahatan kepada orang beriman. Ni orang munafik ni dah lah tu kan, dia tipu pula kita kan. Jadi sebab itulah Allah SWT kata dalam ayat yang lain, dia kata fiddarkil asfali minan nar. Dia bukan hanya sekadar masuk neraka, tapi dah duduk lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi kan, di tempat yang paling dalam, di dalam neraka tu. Wal iyaz billah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan guide kita insya-Allah dengan sedikit ayat hari ni. Yang pertamanya tentang syuhada, jangan kita cenderung kepada apa-apa, jangan merosakkan apa-apa kan? Dan jangan tidak mahu menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang keduanya, hendaklah kita beriman dengan apa rukun-rukun iman semua tu. Kemudian yang ketiganya ialah Allah Ta'ala marah kepada orang-orang munafik ataupun orang Yahudi, iaitu orang yang sering bertukar-tukar kan, melompat sana, melompat sini, melompat kan, iaitu maknanya kan, sekali kafir, sekali muslim, sekali kafir, sekali muslim, bermain-main macam tu kan. Kemudian seterusnya Allah SWT minta daripada kita semua supaya jangan jadi seperti orang-orang munafik, iaitu yang mengambil orang kafir sebagai awliya, iaitu pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang diberikan kepercayaan. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi guide kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.